Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Channel yang akan membicarakan mengenai kehidupan, di mana kita pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Kali ini melalui segmen seni dan budaya, saya akan membicarakan mengenai seorang ulama, penulis, pengarang yang terkenal di Nusantara ini. Sesuatu yang istimewa dengannya, beliau tidak pernah mendapat pendidikan formal yang tinggi, tapi akhirnya mendapat gelaran doktor falsafah daripada beberapa pusat pengajian tinggi. Kita khususnya anak-anak muda, terutama yang gagal melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, perlu mengambil pengajaran dari cerita ini. Pelajaran bukan satu jaminan untuk seseorang itu mencapai kesuksesan dalam hidup, walaupun tidak dinafikan keperluannya. Perkara paling penting minat dan kesungguhan seseorang itu menggali ilmu, perkara yang dia suka, tanpa mengenal erti cemu dan putus asa. Jadi, saya rasa kawan-kawan pasti tak sabar mengetahuinya. Jom kita. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah, kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Terima kasih saya ucapkan. Allah Azza wa Jalla telah memberikan keizinan untuk kita bersama-sama di sini. Harus diingat, pertemuan ini bukan saja-saja, tetapi telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti ada hikmahnya yang tersembunyi untuk kita di masa depan. Peluang ini saya ambil untuk memohon kerjasama kawan-kawan akan terus bersama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai tanda sokongan sekiranya belum. Bagi yang sudah subscribe, jutaan terima kasih dari saya, dan saya mohon teruslah ikuti channel ini. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya terhutang budi dengan kawan-kawan. Saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Siapakah dia, Buya Hamka? Diyakini rata-rata mereka yang lahir pada tahun 1980 ke atas mungkin tidak tahu dan kenal Buya Hamka. Hanya mereka yang rajin mencari ilmu akan kenal siapa Buya Hamka. Bagi saya, sebagai orang Islam dan tinggal di kawasan Nusantara ini, wajar untuk kita kenal siapa dia Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama besar di Nusantara ini. Di samping itu, Buya Hamka merupakan seorang penulis dan pengarang yang hebat. Saya sendiri pun pada awalnya tidak tahu dan kenal Buya Hamka. Saya mula tahu apabila saya mendapat tahu ada sebuah novel cinta yang dihasilkan oleh seorang ulama sekitar tahun 1974
saya masih dalam tingkatan 2. Maka saya amat teruja untuk mendapatkannya kerana dihasilkan oleh seorang yang bergelar ulama dan menghasilkan novel cinta. Oleh kerana novel ini adalah naskah lama, kita agak sukar untuk mendapatkannya. Cetakan pertama novel ini pada tahun 1938 di Indonesia, manakala cetakan pertama di Malaysia pada tahun 1963. Saya bersama kawan saya Lik berazam untuk mendapatkannya. Kami telah membuat perjanjian, siapa yang jumpa dulu, dia kena beli 2. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk kawannya. Kawan yang tidak jumpa perlu membayar harga kedua-dua buku novel itu. Manakala yang menjumpainya kira dapat percuma novel itu. Alhamdulillah, saya berjumpa novel Tenggelamnya Kapal Windawi dulu. Namun, waktu itu saya tak ada duit untuk membelinya. Ketika itu saya baru di tingkatan 2. Alhamdulillah, ada orang yang membantu saya ketika itu. Dia sepupu Lik yang akhirnya menjadi kakak sepupu saya kerana dia berkahwin dengan abang pupu saya. Buya Hamka adalah seorang pendidik, politikus, penulis, pengarang dan ulama tersohor di Nusantara ini. Hebatnya Buya Hamka tidak pernah mendapat pendidikan formal yang tinggi. Buya Hamka hanya mendapat pendidikan rendah di sekolah rendah meninjau. Beliau hanya belajar setakat grade 2. Ketika Buya Hamka berusia 10 tahun, ayahnya membuka tawalid atau sekolah fardu ain di kampung halamannya, Padang Panjang. Buya Hamka kemudiannya belajar dan menguasai bahasa Arab. Buya Hamka menjadikan Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, RM Sujo Pronoto dan Ki Bugis Hadi Kusumo, cendekiawan Muslim tersohor sebagai mentornya. Buya Hamka banyak menghabiskan masanya dengan membaca buku falsafah, sastra, sejarah dan politik. Buya Hamka juga menyelidiki karya-karya Arab dan Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti Karl Marx dan Edward Toynbee. Walaupun Buya Hamka tidak mendapat pendidikan formal yang tinggi, namun Buya Hamka dapat menghasilkan berpuluh karya. Hanya berdasarkan kecintaan dan minat beliau yang mendalam terhadap ilmu, keilmuan dan bidang penulisan. Buya Hamka menghasilkan karya bukanlah bentuk naratif semata-mata. Sebaliknya turut menyelipkan nilai-nilai yang pastinya meruntun jiwa dan pemikiran insani. Sementara karya agamanya menjunjung tinggi kemuliaan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Buya Hamka juga merupakan seorang ulama, politikus dan pendidiknya amat disegani oleh masyarakat di Asia Tenggara sehingga dikurniakan beberapa anugerah yang membawa gelaran Doktor Falsafah sempena menghargai jasanya. Buya Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik
Karim Amrullah dilahirkan pada 17 Februari 1908. Buya Hamka mendapat gelaran Buya yang diambil daripada perkataan Arab Abi atau Abuya yang bermaksud ayah atau seseorang yang amat dihormati. Buya Hamka merupakan Ketua Majlis Ulama Indonesia, salah satu dari pertubuhan agama Islam yang terbesar di Indonesia sewaktu zaman penjajahan Belanda. Buya Hamka merupakan Ketua Editor majalah Indonesia seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Buya Hamka aktif berdakwah sejak beliau berumur 17 tahun. Beliau menubuhkan Persatuan Hindia Timur di Mekah dan mengajar cara mengerjakan haji yang betul kepada jemaah haji Indonesia. Buya Hamka merupakan pengasas Kolej Al-Mubalighin untuk melatih pendakwah dan menerbitkan majalah dakwah seperti Pembela Islam, Merdeka, Menara, Pemanangan, Gema Islam, Pedoman Masyarakat dan Khatib Al-Ummah. Buya Hamka melibatkan diri dengan pertubuhan Muhammadiyah dan menyertai cawangannya dan dilantik sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Buya Hamka melancarkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah, tarekat kebatinan yang menular di Indonesia. Buya Hamka mengambil inisiatif mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Buya Hamka juga berjuang demi tanah airnya dengan menyertai Front Pertahanan Nasional untuk menyekat kemarahan Belanda di Indonesia. Akibat daripada kelantangan beliau bersuara, menyebabkan dirinya dipecat dari jawatan Umum Majlis Ulama Indonesia. Beliau juga pernah merengkok di dalam penjara bersama tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia, Masyumi. Selain menjadi guru agama di tebing tinggi dan Padang Panjang, Buya Hamka juga menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah, Rektor Perguruan Tinggi Jakarta dan Pegawai Tinggi Agama di Indonesia. Buya Hamka banyak membaca buku-buku tentang rayuan Jawa Tengah, menyebabkan Buya Hamka sangat berminat untuk berhijrah ke Pulau Jawa. Pada masanya sama, beliau tidak lagi berminat untuk melengkapkan pendidikan di Tawalib. Selepas belajar selama 4 tahun, Buya Hamka mengambil keputusan untuk keluar dari Tawalib, manakala program pendidikan sekolah direka bentuk selama 7 tahun. Ia keluar tanpa mendapat diploma. Pada hari-hari selepas itu, Buya Hamka telah dibawa ke Sirih, kira-kira 5 km dari Pengkalan Batu pada tahun 1922, untuk belajar dengan Aiman Ibrahim Wong. Tetapi tidak pernah bertahan lama. Beliau lebih suka mengikuti hatinya untuk mencari ilmu dan pengalaman dengan cara sendiri. Beliau memutuskan untuk meninggalkannya untuk ke Jawa. Buya Hamka telah meneroka beberapa tempat di Minangkabau sejak remaja. Beliau telah digelar oleh bapaknya sebagai si Bujang Jauh
pada usia 15 tahun selepas mengalami satu peristiwa yang menggemparkan jiwanya, perceraian ibu dan bapaknya. Hamka memutuskan untuk pergi ke Jawa. Setelah mengetahui bahawa Islam di Jawa lebih maju daripada di Minangkabau, terutama dari segi pergerakan dan organisasi. Tapi ketika berada di Bengkulu, beliau diserang cacar. Selepas kira-kira 2 bulan berada di tempat tidur, beliau mengambil keputusan untuk pulang ke Padang Panjang. Walaupun begitu, niatnya untuk pergi ke Jawa tidak pernah berkurangan. Pada tahun 1924, setahun selepas pulih dari cacar, beliau berangkat ke Jawa. Tiba di Jawa, Buya Hamka pergi ke Yogyakarta dan menetap di rumah adik bapaknya, Amrullah Jaafar. Melalui bapa saudaranya, dia mendapat peluang untuk mengikuti perbincangan dan latihan yang dianjurkan oleh gerakan Islam Muhammadiyah Hak Syarikat Islam. Selain belajar dengan pergerakan Islam, beliau juga mengembangkan pandangannya dalam gangguan keislaman dengan pengkristianan dan komunisme. Ketika di Jawa, beliau aktif dalam berbagai aktiviti sosial dan agama. Sebelum pulang ke Minangkabau, beliau telah merantau ke Bandung dan bertemu dengan pemimpin Masjumi seperti Ahmad Hassan dan Muhammad Nasir, yang memberikan beliau peluang untuk belajar menulis dalam majalah pembela Islam. Selepas itu, pada tahun 1925, beliau pergi ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, bagi menyokong Sultan Mansur Ahmad Rashid yang merupakan pengerusi Muhammadiyah Cawangan Pekalongan pada masa itu, dan belajar Islam kepadanya. Ketika di Pekalongan, beliau tinggal di rumah saudaranya dan mula memberikan ceramah agama di beberapa tempat. Dalam penggembaraan pertama di Jawa, beliau mendakwa mempunyai semangat yang baru untuk mendalami ilmu Islam. Dia juga melihat ada perbezaan antara misi reformasi Islam di Minangkabau dan Jawa. Reformasi di Minangkabau bertujuan untuk pemurnian Islam yang dianggap sebagai salah satu amalan, seperti jemaah, tiruan dan khurafat. Manakala di Jawa adalah lebih fokus kepada usaha memerangi kemunduran, kejahilan dan kemiskinan. Begitulah penceritaan ringkas mengenai Buya Hamka. Diharapkan anak-anak yang lahir selepas 1980 yang kini berusia dalam lingkungan 40-an dapat mengenali seorang tokoh besar seperti Buya Hamka. Satu pelajaran penting yang kita dapat ambil dari cerita Buya Hamka, di mana Buya Hamka tidak pernah mendapat pendidikan formal yang tinggi. Buya Hamka banyak membaca dan berdampingan dengan golongan agamawan, sehingga akhirnya menjadi tokoh yang hebat di Nusantara ini. Buya Hamka merupakan seorang ulama besar di Nusantara ini, tapi tidak mengambil pendekatan memusuhi golongan seni dan budaya. Malah Buya Hamka sendiri adalah sastrawan ulung.
sekiranya golongan ulama dan mereka yang ada fahaman tinggi dalam agama mengambil sikap pemusuhan dengan golongan seni dan budaya, maka mereka dari golongan seni dan budaya yang punya sedikit kefahaman agama meninggalkan bidang ini. Maka golongan yang tinggal itu akan membawa masyarakat hanyut dari kefahaman agama. Kita jangan menafikan fitrah semula jadi manusia. Memang sukakan seni dan budaya, terutama berbentuk hiburan. Jadi apa akan jadi sekiranya mereka yang ada sedikit kefahaman agama menjauhkan diri dari bidang ini kerana ulama dan golongan yang punya kefahaman agama memusuhi golongan seni dan budaya. Memang sehingga hari ini kita tidak nampak sikap pemusuhan golongan ulama dan mereka yang berfahaman tinggi mengenai agama kepada golongan yang terlibat dalam seni dan budaya, khususnya hiburan. Tetapi mereka tetap pandang sebelah mata. Dalam banyak-banyak tokoh agama di negara ini, hanya Dr. Mazhar, Mufti Perlis, saya lihat menyantuni golongan seni dan budaya negara ini. Mungkin juga kerana Dr. Mazhar amat menyukai Buya Hamka. Ini diakui sendiri oleh Dr. Mazhar dalam satu ceramahnya yang dimuat naik di YouTube. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya menaruh harapan agar kita dapat sedikit manfaat dari sejarah hidup Buya Hamka dalam kita mengemudikan bahtera kehidupan di dunia ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mohon agar kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong dan mendukung channel ini dengan mengikuti video yang telah diupload di YouTube. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini dan terus mengikutinya. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang. Oleh itu, bantulah saya dengan mengikutinya, like dan komen, serta subscribe channel ini. Sekian dulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.